Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar murid-murid semua? Adakah kamu semua sudah bersedia untuk mengikuti topik kita pada hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Melayu? Jika ya, pada hari ini saya, Cikgu Hazani bin Mazid akan berkongsi idea untuk kemahiran memindahkan maklumat. Untuk itu, pada hari ini, Cikgu akan memperkenalkan teknik yang Cikgu gunakan untuk murid Cikgu di sekolah. Teknik yang Cikgu masukkan ialah teknik wah. Apakah maksud teknik wah tersebut? Tentu kamu tertanya-tanya. Teknik wah adalah singkatan daripada perkataan watak, aktiviti dan juga huraian. Sekarang mari kita lihat bagaimana rupanya teknik tersebut. Untuk menggunakan teknik wah, Cikgu menyediakan satu kerangka sebagai panduan bagaimana murid-murid semua mengisi untuk membina ayat. Jadi, seperti mana yang kamu lihat di paparan, terdapat 4 petak utama yang Cikgu sediakan untuk kamu isikan dengan maklumat yang diperlukan berdasarkan petak-petak tersebut. Untuk petak yang pertama, Cikgu masukkan di situ ruangan pernyataan atau watak pelaku. Untuk ruangan yang kedua, kita masukkan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan merujuk kepada aktiviti yang terdapat di dalam tugasan. Untuk menghubungkan apa yang dilakukan dengan huraian, terdapat peta untuk kata sendi dan juga kata hubung. Dan peta yang terakhir ialah peta huraian. Huraian merangkumi tujuan, sebab, kesan serta faedah. Sekarang, mari kita lihat pula penerangan untuk setiap petak tersebut secara lebih terperinci. Untuk watak ruangan yang pertama, bagi pernyataan ataupun watak, ianya berfungsi dan bertindak. Cuba kamu lihat di sini, ruangan pertama itu berfungsi dan bertindak sebagai subjek. Untuk ruangan aktiviti, kamu perlu memasukkan aktiviti ataupun perkara yang dilakukan yang terdapat dalam bahan grafik ataupun tugasan. Pada bahagian kata hubung dan juga kata sendi, kita perlu masukkan kata hubung yang sesuai, yang mana kata hubung ini akan berfungsi untuk menghubungkan binaan ayat bagi membentuk ayat yang lebih kompleks dan mengelakkan pembinaan ayat tunggal. Pada petak yang terakhir, iaitu petak huraian, kamu perlu memasukkan huraian, yang mana huraian ini merangkumi idea yang kreatif dan kritis daripada murid-murid berdasarkan pengetahuan sedia ada kamu, pengalaman, pembacaan, pengamatan, rujukan dan sumber daripada guru. Maksudnya melalui perbincangan bersama guru-guru kamu. Sekarang Cikgu harap kamu semua sudah mengenali dan memahami sedikit tentang teknik ini. Jadi mungkin sekarang timbul pertanyaan kepada kamu, bagaimana kamu hendak menggunakan teknik ini? Dan apakah kelebihannya apabila kita menggunakan teknik ini untuk kemahiran memindahkan maklumat? Jika ya, mari kita lihat dahulu kelebihan teknik ini dan mengapa Cikgu menggunakan teknik ini untuk mengajar murid-murid Cikgu bagi kemahiran memindahkan maklumat. Cikgu senaraikan antara 4 kebaikan apabila kita menggunakan teknik wah untuk membina ayat. Yang pertama, teknik wah dapat membantu serta membimbing murid-murid sederhana dan lemah
membina ayat. Kita dapat membina ayat secara lebih mudah kerana petak-petak tersebut memberi panduan kepada kita apa yang diperlukan. Perkara yang kedua, kita dapat mengelakkan pembinaan ayat tunggal. Di dalam kemahiran memindahkan maklumat, cikgu lebih menggalakkan kamu untuk membina ayat yang mempunyai huraian. Jadi apabila kamu menggunakan teknik ini sekaligus, kamu akan dapat membina ayat yang mempunyai huraian yang lengkap. Perkara yang ketiga, kita dapat melatih murid menghurai idea. Kamu akan dapat melatih diri kamu untuk menghurai setiap idea yang kamu kemukakan secara lebih lengkap. Jadi dengan cara ini, idea yang kamu utarakan akan mempunyai huraian, yang mana huraian ini dapat memberi penjelasan yang lebih kepada idea yang kamu kemukakan. Untuk kelebihan teknik wah yang keempat, ayat yang terbina akan lengkap dengan huraian. Jadi maksudnya di sini, apabila kamu mengisi keempat-empat petak secara tidak langsung, walaupun kamu tidak menyadari, kamu akan dapat membina ayat yang lengkap dengan huraian. Sekarang, mari kita cuba teknik ini untuk membina ayat apabila kita ingin menyelesaikan tugasan berbentuk memindahkan maklumat. Sekarang, cikgu paparkan kepada kamu satu contoh latihan memindahkan maklumat. Cikgu bacakan soalan. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga kebersihan diri. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga kebersihan diri berdasarkan gambar tersebut. Cuba kamu perhatikan gambar yang tertera. Di dalam gambar ini terdapat 5 aktiviti. Bagaimana kamu menjaga kebersihan diri kamu? Tentu kamu sudah biasa melakukan perkara ini. Sekarang kita nyatakan satu persatu aktiviti yang terdapat. Aktiviti pertama yang terdapat dalam gambar ialah mandi. Yang kedua, menggosok gigi, mengetip kuku. Untuk tempat-tempat lain, mungkin kamu boleh gunakan perkataan memotong kuku ataupun mengerat kuku. Membersihkan rambut. Dan yang terakhir ialah membersihkan muka. Jadi, kamu sudah sedia untuk perkara selanjutnya, iaitu bagaimana kita menggunakan teknik ini untuk menguraikan idea yang terdapat di dalam tugasan tersebut. Okey, sebelum kita teruskan, apabila kita menggunakan teknik wah, langkah pertama, kita perlu memahami tugasan untuk menentukan kerangka yang akan kita gunakan. Di sini, cikgu menyatakan 2 cara supaya ayat yang terbina adalah lebih bersesuaian dengan tugasan yang diberi. Perkara ini terpaksa cikgu lakukan disebabkan oleh terdapat 2 bentuk soalan yang mungkin dikemukakan kepada kamu dalam kemahiran memindahkan maklumat. Mungkin pada tugasan tersebut kamu akan diberikan satu gambar tentang panduan cara. Maksudnya, diberikan satu contoh cara-cara kamu mengisikan masa lapang kamu, cara-cara kamu menjaga kesihatan, cara-cara kamu menjaga keselamatan diri kamu dan sebagainya. Jadi, apabila kamu menerima tugasan berbentuk panduan cara,
cikgu rasa lebih elok kamu menggunakan kerangka berbentuk pernyataan. Nanti kita akan lihat bagaimana kerangka berbentuk pernyataan ini. Seterusnya, mungkin kamu akan diberikan tugasan tentang satu gambaran suasana, sama ada suasana di kampung, di perpustakaan, di stesen bas, di padang sekolah, dan sebagainya. Jadi, apabila kamu menerima tugasan berbentuk suasana, cikgu rasa seelok-eloknya kamu menggunakan kerangka, menggunakan nama watak. Maksudnya di sini, apabila kamu menggunakan nama watak, kamu bebas menggunakan apa saja, sama ada nama, pangkat, kumpulan, dan sebagainya. Sekarang, mari kita lihat contoh kerangka apabila kita hendak menggunakan kerangka tersebut bagi memindahkan maklumat untuk tugasan berbentuk panduan cara. Terdapat 5 peta yang cikgu gunakan untuk kamu memulakan ayat kamu. Pada ruangan yang pertama, kita mulakan ayat kita dengan rasa kita hendaklah. Pada ayat yang kedua, kita mulakan dengan kita mesti. Ayat yang ketiga, kita mulakan dengan kita perlu. Keempat, kita harus. Dan yang kelima, kita patut. Untuk murid-murid cikgu tetapkan ayat yang pertama mesti kita gunakan kita hendaklah. Bagi ayat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kamu bebas menggunakan perkataan kalau kita mesti, kita perlu, kita harus, kita patut, tanpa perlu mengikut susunan seperti yang terdapat dalam paparan di sini. Langkah yang kedua, apabila kita sudah memilih kerangka yang sesuai untuk kita gunakan, kita hanya perlu memasukkan aktiviti yang terdapat di dalam gambar tanpa menguraikan lagi tentang aktiviti tersebut. Sebagai contohnya, untuk murid-murid yang lemah ataupun sederhana ataupun yang mengalami kesukaran untuk membina ayat, bagi ruangan aktiviti kita bolehlah memasukkan perkataan mandi, menggosok gigi, mengetik kuku, membersihkan rambut, dan membersihkan muka sebagai penerangan untuk aktiviti yang kita lakukan. Seterusnya, kita perlu menghuraikan idea yang terdapat ataupun menyatakan tujuan, sebab, kesan, faedah kepada aktiviti yang kita lakukan. Cuba kita lihat contoh yang cikgu paparkan di sini. Apakah yang patut kita isikan sebagai huraian kita kepada aktiviti yang dilakukan yang terdapat di dalam tugasan sebentar tadi? Kita tengok pada ayat yang pertama, pada permulaannya ayatnya ialah kita hendaklah mandi. Seterusnya, kita masukkan huraian untuk mandi, iaitu tujuannya supaya badan kita bersih. Untuk aktiviti yang kedua ataupun ayat yang kedua, kita mesti menggosok gigi. Huraian untuk aktiviti menggosok gigi, mengelakkan gigi rosak. Untuk ayat yang ketiga, bagi aktiviti mengetik kuku, kita masukkan huraiannya mengelakkan kuman. Yang keempat, kita harus
Aktiviti membersihkan rambut. Huraian untuk membersihkan rambut ialah kulit kepala kita bersih. Yang kelima, membersihkan muka. Dimulakan dengan kita patut. Dan huraian untuk aktiviti membersihkan muka ialah mengelakkan kulit muka daripada berminyak. Itu contoh huraian ringkas yang boleh kita masukkan berdasarkan kepada 5 aktiviti yang terdapat di dalam tugasan. Huraian ini adalah pengalaman hasil daripada tindakan yang kamu lakukan pada setiap hari. Cikgu rasa semua aktiviti tersebut kamu sudah biasa lakukan. Jadi mudahlah kita hendak mencari huraian yang bersesuaian kepada aktiviti tersebut. Langkah keempat, ayat yang kita bina mestilah dihubungkan dengan penggunaan kata hubung ataupun kata seni yang sesuai. Selalunya di sini kata hubung yang kita gunakan ialah supaya, agar dan juga untuk. Penggunaan kata hubung dapat membantu ayat ini supaya aktiviti yang kamu nyatakan akan berhubung dengan huraian yang kamu berikan. Kita lihat ayat yang lengkap setelah kita memasukkan kata hubung ataupun kata seni. Cikgu bacakan ayat yang pertama. Kita hendaklah mandi supaya badan bersih. Untuk ayat yang kedua, kita mesti menggosok gigi untuk mengelakkan gigi rosak. Yang ketiga, kita perlu mengetip kuku untuk mengelakkan kuman. Yang keempat, kita harus membersihkan rambut supaya kulit kepala kita bersih. Dan yang terakhir, yang kelima, kita patut membersihkan muka untuk mengelakkan kulit muka daripada berminyak. Jadi, sekarang ayat yang terbina walaupun nampak ringkas tetapi lengkap dengan huraian bagi aktiviti-aktiviti yang kamu nyatakan. Jadi, cikgu rasa training ini dapat membantu terutamanya kepada murid-murid yang lemah dan juga yang sederhana. Sebagai permulaan sahaja, kita perlu melakukan ataupun hanya memasukkan perkara asas sebagai binaan ayat kita. Setelah kamu mahir, bolehlah kamu mengembangkan lagi ayat dengan idea-idea yang lebih bersesuaian supaya ayat yang dibina menjadi lebih baik. Mari kita lihat contoh. Sekarang kamu lihat paparan yang cikgu sediakan di sini. Ayat yang terbina telah dihuraikan dengan memasukkan huraian bagi aktiviti dan juga kesan ataupun tujuan aktiviti tersebut dilakukan. Kita lihat ayat yang pertama. Untuk aktiviti mandi, di sini apabila kita mengembangkan idea ini, kita bolehlah memasukkan bilangan mandi ataupun bilangan aktiviti mandi yang kita lakukan pada setiap hari. Tentu kamu akan mandi 3 kali sehari. Dan apabila kamu mandi, selain daripada dapat menjadikan badan kamu bersih, tentulah aktiviti mandi ini akan dapat menjadikan badan kamu segar. Jadi apabila kita masukkan bilangan mandi dan juga tujuan kita mandi tadi dengan maklumat tersebut, ayat kita akan menjadi lebih baik daripada ayat pertama yang kita bina, di mana ayat tersebut adalah ringkas, tapi perlu diingatkan di sini
Aktiviti ini kita lakukan setelah kita mahir menggunakan kerangka walk. Cikgu bacakan ayat yang lengkap. Untuk ayat yang pertama, kita hendaklah mandi 3 kali sehari supaya badan bersih dan segar. Sekarang kita tengok ayat yang kedua. Bermula dengan kita mesti. Pada mulanya kita hanya memasukkan aktiviti menggosok gigi. Jadi untuk mengembangkan menggosok gigi, kita boleh menggunakan idea alat yang kita gunakan, iaitu ubat gigi dan juga berus gigi. Jadi tentulah apabila kita menggosok gigi, kita akan menggunakan ubat gigi dan juga berus gigi yang sesuai dengan keperluan kita. Bagi bahagian huraian juga, kita boleh selain daripada aktiviti menggosok gigi dapat mengelakkan gigi kita daripada rosak, ianya juga boleh mengelakkan nafas daripada berbau. Jadi kita boleh masukkan di situ. Jadi ayat kita akan berbunyi, kita mesti menggosok gigi menggunakan ubat gigi dan berus gigi yang sesuai untuk mengelakkan gigi rosak dan nafas berbau. Untuk aktiviti mengetik kuku, tentu kita boleh masukkan bilangan juga sebagai huraian kepada aktiviti tersebut. Jadi selalunya kita akan mengetik kuku seminggu sekali. Kita masukkan sebagai huraian bagi aktiviti mengetik kuku. Untuk bahagian huraian kepada tujuan kita mengetik kuku, kita boleh memasukkan mana sebagai huraian tentang perkataan ataupun perasa mengelakkan kuman tadi. Selalunya kuman akan melekat di celah kuku kita. Jadi ayat kita perlu mengetik kuku seminggu sekali untuk mengelakkan kuman melekat di celah kuku. Untuk ayat yang keempat, membersihkan rambut, kita boleh masukkan bahan yang kita gunakan untuk membersihkan rambut. Kita akan menggunakan shampoo. Jadi kita masukkan shampoo sebagai huraian kita kepada aktiviti. Untuk huraian pula, sama ada kita boleh memilih tanpa menghurai ataupun kita huraikan bahagian tadi. Itu adalah bebas. Jadi sekiranya kita tidak mahu menguraikannya, cukup ataupun memadai dengan ayat yang berbunyi kita harus membersihkan rambut menggunakan shampoo supaya kulit kepala kita bersih. Ayat yang kelima, kita patut membersihkan muka. Huraian untuk membersihkan muka menggunakan pembersih muka yang sesuai. Tentu murid-murid sudah sedia faham, kadang-kadang muka kita perlu dibersihkan dengan pembersih muka yang sesuai mengikut keadaan kulit muka kita. Jadi untuk huraian mengelakkan kulit muka daripada berminyak, kita boleh tambah. Apabila kulit muka kita berminyak, tentulah jerawat akan timbul. Jadi ayat yang lengkap, kita patut membersihkan muka menggunakan pembersih muka yang sesuai untuk mengelakkan kulit muka daripada berminyak dan berjerawat. Jadi di sini perlu cikgu tegaskan, kamu boleh memilih sama ada hendak menghuraikan lagi aktiviti ataupun menambahkan lagi huraian. Bebas, bukan bermaksud kedua-duanya kamu perlu kembangkan. Maksud cikgu, kamu boleh mengembangkan idea untuk aktiviti ataupun pilihan kamu untuk mengembangkan idea pada bahagian huraian. Terserah kepada kamu yang mana lebih baik untuk kamu, ataupun
yang mana lebih mudah untuk kamu uraikan. Jadi, kita dapatlah membina satu ayat yang lengkap berdasarkan kerangka wah. Jadi, apabila kita menggunakan teknik ini, kamu akan lebih mudah membina ayat. Selain itu, kita dapat mengelakkan kesilapan. Kadang-kadang mungkin kita terlupa untuk menguraikan aktiviti dengan lebih lanjut. Jadi, apabila kita tidak menguraikan idea ataupun aktiviti yang terdapat dalam gambar tersebut, ayat kita adalah lemah ataupun kurang baik berbanding dengan ayat yang mempunyai uraian idea yang lengkap. Demikianlah tadi sedikit perkongsian idea daripada cikgu tentang penggunaan teknik buah. Diharapkan perkongsian ini walaupun ringkas sahaja dapat membantu kamu sedikit sebanyak untuk memahirkan diri kamu mengurai idea untuk kemahiran memindahkan maklumat. Sebenarnya apabila kita menggunakan teknik ini, kita akan berasa lebih mudah untuk membina ayat. Dan ayat yang kita buat tentu dapat dielakkan sebarang kesilapan. Sekian, terima kasih.